Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون واعوذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia, anugerah pada dia semata masih memberikan kepada kita kelangsungan hayat hingga ke saat ini. Alhamdulillah, dialah bagi kita Islam dengan limpah kurnia dia. Dengan dilahirkan kita daripada mak ayah kita Islam, maka Islamlah kita. Alhamdulillah, dengan Islam yang diberi pula dijadikan kita mudah untuk taat, jauhkan maksiat. Alhamdulillah, diberi lagi kepada kita taufik hidayat untuk nak belajar memahami perjalanan Islam ni, perjalanan iman, perjalanan ihsan, taqwa, tauhid, macam mana dibukakan pintu hati kita untuk ilmu, untuk kita belajar berkenaan tentang ajaran agama kita. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, diberi pada kita bermacam-macam lagi nikmat yang tak terhitung. Besar antaranya dijadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia adalah sebaik-baik makhluk. Dengan itu kita jadi umat bagi sebaik-baik makhluk. Alhamdulillah, yang dengan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni diberikan kepada kita begitu banyak kelebihan yang tak diberikan pada umat-umat dahulu, yang walaupun umur umat Nabi Muhammad SAW ni pendek, tapi melimpah kurnia Allah Ta'ala yang berikan kita seolah-olah umur kita panjang dengan digandakan ibadat kita dengan sebab kemuliaan yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keupayaan pagi ni boleh hadir untuk solat subuh berjemaah, dan boleh insya-Allah kita nak meneruskan bacaan kitab kita. Cuma pagi ni kita nak mula kitab baru, kata nama kitab Matan Ummul Barahin, menceritakan bab akidah. Jadi nak mula ni kita baca Fatihah semua sekali, hadiah untuk terutama sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umumnya kaum muslimin muslimat sekalian sekali. Begitu juga hadiah pada pengarang kitab ni, atas nama pengarang asal dia. Matan tu ditulis oleh Imam As-Sanusi, gelaran dia Imam, kunyahnya Abu Abdullah, nama dia Muhammad bin Yusuf, gelarannya As-Sanusi Al-Hasani rahimahullah ta'ala. Dipanggil Sanusi nama tempat kampung dia duduk. Maksudnya Al-Hasani ni dia keturunan, ada salur galur ketitihan dia kepada Sayyidina Husain rahmatullah alaih. Dan juga kita hadiahkan pada penterjemah kitab ni Abdul Ghani Jabal Marqi, kan baca tu Marqi. Dan juga mohon kita pada Allah Ta'ala mudahan boleh baca daripada awal hingga akhir, dan dengan kita baca kitab ulama-ulama untuk guru kita ni, itu jadi sebab ada kita untuk dapat taufik hidayat. Dan juga mohon dengan limpah kurnia Allah Ta'ala dapat kita faham isi kandungan dia, khasnya berkaitan dalam bab akidah, supaya benar-benar hidup akidah kita, benar-benar hidup hati sanubari kita, supaya dapat i'tikad kita pada Allah Ta'ala dengan ikut yang sebenar, dapat i'tikad kita pada Nabi kita Muhammad SAW dengan i'tikad yang sebenar, benar kehidupan kita, untuk kita nak balik ke alam yang kekal abadi, yang
kat kita ni sementara je, mudahan dapat kita iman itu selamat dan kita kehidupan di sini dan di sana esok, insya-Allah. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa jami'il muslimin wal muslimat, khususan li ruh Syekh al-Musannif wal mutarjim, wa ala hadhihi niyyati syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, kitab ni oleh kerana ringkasnya dia ni, kita buat usulub baca sikit lah. Saya baca ikut pasal dia matan ni selalunya kalau di pondok, budak-budak pondok ni duduk di mulut je matan ni, maksudnya duduk dalam hafal. Antara kitab yang wajib hafal duduk pondok, kitab Jerumiyah, kami di Kelahulu tu kitab Domun, lepas Nahwu Sorof untuk jadi asas ilmu tu, antara kitab kena hafal kitab ni, wajib hafal. Jadi duduk sini pun esok wajib hafal. Sampai-sampai sembang buat kerja, tanya Matamu Rahim wa amal burhanu wujubi sidqi alaihi wassalatu wassalam. Semua sampai-sampai sembang. Okey, baca sikit lah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. I'lam anna al-hukm al-aqliya yanhasiru fi thalathati aqsamin: al-wujub wal istihalatu wal jawazu. Situ dia bagi wujubi, boleh baca belaka, al-wujubi wal istihalati wal jawazi. Fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu, wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, wal jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Baik, kitab kita dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mula dengan nama Allah. Ya, Allah ni adalah Ar-Rahman, Allah juga adalah Ar-Rahim. Dengan bahasa lain, kitab ni dia mulakan dengan nama Allah. Sebut nama Allah, maksud dia Allah, zat Allah. Tak dikenaki sebut nama, melainkan maksud daripada nama adalah musamma, nama. Apa maksud dia? Tak disebutkan sesuatu nama, melainkan maksud daripada sebut nama adalah empunya nama. Istilah Arab dia panggil musamma, isim nama. Tuan punya nama itu dipanggil musamma. Bahasa lain, isim nama dia marji'ul isim, tempat nama itu akan dirojok ke siapa, itu dipanggil musamma. Nama lain dia zat. Jadi dia mulakan kitab ni dengan Bismillah, dengan nama Allah, maksudnya dengan Allah. Kalau kita buat satu dengan nama Allah, kena faham maksud dengan nama Allah tu maksudnya kita buat dengan Allah. Maksud buat dengan Allah tu apa?
Buat dengan Allah tu maksudnya buat dengan daya upaya yang Allah beri kita, yang kita tak boleh buat sesuatu dengan sendiri daripada pihak kita mutlak yang kita punya. Bahkan tak ada apa yang ada pada kita ni melainkan Allah Ta'ala yang beri. Zat dia yang beri kat kita, yang tak ada zat lain yang boleh memberikan kederat tu kepada kita dan makhluk alam semesta, melainkan hanya dia saja. Jadi sebut bismillah tu untuk menyedarkan kita dalam berakidah, buat apa pun bismillah, terjemah dengan nama Allah, maksudnya dengan Allah aku buat benda ni. Kalau terjemah asal dengan nama Allah, diterjemah tu siapa Allah ni? Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi ada 3 nama besar yang disebut itu: Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah atau istilah nama zat, Ar-Rahman nama sifat, Ar-Rahim nama sifat. Zat sifat nanti bicara, bagi nama istilah tu. Allah nama apa? Ar-Rahman nama bagi sifat, Ar-Rahim benda, nama zat nama sifat ni. Nama zat maksudnya nama tu mestilah, setiap nama mesti dirujuk kepada zat setiap benda. Dan kita belajar bahasa Melayu, setiap nama ada nama am, nama khas kan? Ada nama am, nama khas. Nama am, kaedah Melayu orang putih ni, dia tulisan nama kecil panggil apa? Kalau tulisan besar, capital letter, tak huruf besar, dia panggil small letter. Kamu tak tahu? Tahu capital lah, yang lain tak tahu. Small letter, lupa lah istilah lah. Kita bahasa orang Melayu putih itu ialah kita nama am, nama khas. Lain tak reti kita bahas ni. Bahasa Arab besar. Itu yang antara ilmu yang kita kena mengaji, ilmu alat. Ni saya sikit sebut ilmu alat perkakas yang dengan kita baca kitab matan ni, insya-Allah dan sikit lah nak sebut-sebut begitu. Cuba kutip tengok mana boleh belajar tu, boleh hadam. Pasal antara kita nak hadam kitab-kitab macam ni kena ada ilmu alat tu untuk proses dia, baru kita faham kitab dia orang tulis bukan sebarang. Satu, tambahlah bismillah ni sebahagian pada ayat Quran, alhamdulillah sebahagian pada ayat Quran, dan semua tu bahasa Arab. Kalau kitab ulama pun macam tu, Quran yang datang tu, itulah menyebabkan kita boleh faham macam ni, pasal Quran lah datang, dia memberi huraian dengan makna macam tu. Kita tahu Quran, Masya Allah, bukan sebarang Quran ni. Tambah kita nak ambil faham dengan fahaman yang mendalam, dari kefahaman yang sangat dalam sungguh. Masya Allah, mesti alat yang ada cukup banyak. Kita ambil sekali lalu lah, light knowledge ke, very deep knowledge ke apa, cuba dengar, cuba ambil. Pasal besar sebut bismillah ni sebenarnya. Ulama-ulama kita dulu, orang tua kita dulu, amalan tauhid dia harian ni bismillah aja, walaupun tak hafal macam-macam, walaupun tak baca ayat Quran, katalah dengan bahasa itu, tak banyak selawat Nabi SAW, tapi nisbah zikir dia bismillah. So bismillah ni besar akidah dia. Buat sesuatu dengan Allah, bismillah ni ialah antara konten dia, la haula wala quwata illa billah. Apa makna la haula wala quwata illa billah? Tak ada daya upaya untuk tinggalkan maksiat. Tu la haula wala quwata, tak ada daya upaya untuk buat taat. Itu makna quwah illa billah, melainkan dengan Allah. Dengan Allah ke dengan nama Allah? Dengan Allah ke dengan nama Allah?
Dengan Allah. Apa maksud dengan Allah? Allah sekali buat yang kita. Itu atas istilah, pelajaran dia besar itu. Tapi maksud tak ada daya upaya tinggalkan maksiat dan tak ada daya upaya untuk buat taat melainkan dengan Allah. Maksudnya dengan daya upaya yang Allah beri kita. Itu daya upaya. Sebelum ada daya upaya, dengan zat diri kita ni, jisim kita yang Allah Ta'ala bagi jadi ni, dengan dia bagi jadi kita, jisim kita ni, zat kita ni dia bagi nyawa kita, dia bagi pendengaran, penglihatan, kesempurnaan sifat kita. Dengan tu ada daya upaya kita untuk buat tu. Bahawa kita hanya boleh buat jauhkan maksiat, buat taat, tiada lain melainkan billah. Soal makna tu. Makna itulah makna bismillah. Jadi dengan nama Allah lah aku buat ni. Cuma digunakan uslub dengan nama. Sebut dengan nama Allah sama maksud dengan Allah. Pasal bila sebut dengan Allah, Allah tu nama. Bismillah yang tu memang disebut dengan nama Allah. Boleh faham saya sebut apa? Kalau bismillah dengan Allah, Allah kan nama kan? Bismillah terjemah word by word tu dengan nama Allah. Kalau dengan Allah terjemah sekali lalu, itulah terjemah dia. Dan Allah tu nama. Boleh? Faham? Jadi sebut dengan Allah atau sebut dengan nama Allah, maksudnya ialah dengan zat Allah. Maksud dengan zat Allah adalah dengan daya upaya yang Allah beri kat kita. Dengan itulah baru kita boleh buat. Asal nak sebut kaedah dengan nama Allah, maksudnya dengan Allah. Tak disebutkan nama, melainkan maksud daripada nama adalah musamma. Kalau seluruh Arab tak dipanggilkan dengan satu nama, tak disebut satu nama, melainkan maksud nama adalah musamma. Kalau seorang mak sebut anak dia, nama siapa? Azim. Nama Azim. Azim ada tak tahu lah. Apa maksud dipanggil Azim tu? Tuan punya nama tu. Tuan punya nama tu. Kalau kucing lah nama apa? Tompok nama. Apa tujuan sebut nama dia? Nak panggil tuan punya nama tu, nak panggil zat kucing tu. Boleh? Faham kan? Jadi bila sebut bismillah dengan nama Allah ni, maksudnya dengan zat Allah. Maksudnya dengan Allah lah. Atas huraian sebut ulama dah, apa maksud dengan Allah? Dengan daya upaya yang Allah Ta'ala beri kat kita lah. Kalau atas nak pandang perbuatan, dengan daya upaya Allah Ta'ala beri kat kita lah, kita nak boleh buat sesuatu. Makna bismillah ni sama dengan makna la haula wa la quwata illa billah. Prinsip dia sama, maksud yang dikendaki pun sama, tujuan maksud dia pun sama, supaya hadir dengan kita apa saja kita buat dengan Allah, maksudnya dengan daya upaya yang Allah beri kita. Cuma uslub digunakan dengan nama. Itu yang saya nak ulang apa kali itu. Tak disebutkan nama, melainkan maksud dia adalah musamma. Itu Arab, tak disebut satu nama, melainkan maksud dia adalah mempunyai nama. Kalau Quran sebut macam mana? Sabbihisma rabbikal a'la. Tanzihkan, bersihkan nama Tuhan kamu yang maha tinggi. Apa maksud bersih nama dia? Apa maksud bersih nama dia? Aku tak tahu, tak faham. Kantuk ni apa ni? Apa maksud bersihkan nama dia? Bersihkan diri dia, bersihkan zat dia. Jangan disebahkan pada zat dia apa-apa yang tak sepatutnya.
Kita bahasa Melayu pun kita sebut kan, kita kena jaga nama baik keluarga kita. Kalau bapak kita orang baik-baik, kita kena jaga nama baik bapak kita. Kan kita sebut macam tu kan. Apa maksud jaga nama baik bapak kita? Tak faham juga. Sentot sungguh. Padan tak faham-faham. Apa maksud jaga nama baik? Jaga diri dia tu. Maksud pasal bila sebut nama, mestilah kembali kepada mempunyai nama. Misalnya bapa kemerdekaan, itu nama siapa? Mestilah ada musamma dia. Okay. Cukup apa saya cerita macam tu kan? Untuk nak ambil kepahaman. Jadi bila bukan semata-mata sebut Allah, tapi nak bagi hadir, aku buat ni, mana boleh datang perbuatan aku, tapi dengan Allah lah beri kedekat aku, dengan tu aku boleh buat. Bila itu bila ni bismillah, dengan nama Allah. Ayat bismillah ni satu lagi uslub. Dia adalah perkataan ringkas untuk menunjukkan tak ada apa kita boleh buat melainkan dengan daya upaya Allah Ta'ala beri. Tengok uslub bahasa Arab pun, Bismillahirrahmanirrahim. Dia bukan kalam, dia bukan perfect sentences, melainkan jika kita taklukkan dia dengan sesuatu, baru dia akan jadi ayat sempurna, perfect sentences. Kalau tidak, dia tak akan jadi makna sempurna, dia jadi ayat tergantung. Kalau sifat Arab, dia tak akan jadi kalam. Pasal kalam syarat dia huwa lafzul murakkabul mufidu bil wadai. Ada pelajaran kena belajar tu, fokus besar sini. Apa dia? Mesti dia mufid, mesti beri faham. Perkataan bismillah ni dia tergantung ayat dia. Dengan nama Allah, dengan nama Allah, sama umpama kita sebut dengan tangan kanan, dengan tangan kanan, dengan tangan kanan. Faham? Faham apa? Soal, dengan tangan kanan tu ayat sempurna ke ayat tergantung? Mana tahu tergantung-gantung? Masa bila dia gantung? Gantungkan langit. Bukan tergantung maksudnya tu. Maksud tergantung ni apa? Dia tak berkait dengan perbuatan. Tak berkait. Maksud tergantung ni apa? Tak faham. Ayat tu tak faham. Dengan tangan kanan, dia, kau cakap apa ni? Dengan tangan kanan. Bunda dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan. Ayat sempurna ke ayat tergantung? Kenapa panggil tergantung? Kerana pendengar akan tertanya-tanya, dia buat apa dengan tangan kanan? Okey, boleh faham? Macam mana nak sempurna dengan dia? Kena tambah satu lagi ayat perkataan untuk menyebabkan dia jadi sempurna. Dengan tangan kanan saya bersalam. Awak tak cerita gitu, awak faham? Boleh? Faham? Dengan tangan kanan saya menulis. Dengan tangan kanan saya makan nasi. Faham? Itu dengan tangan kanan tu. Yang ni memang satu uslub yang memang tak ada dalam uslub bahasa lain. Bahkan dia ada dalam bahasa Arab. Satu bahasa Arab ni, bahasa ni dalam. Dan kita tak akan boleh faham melainkan dengan kita belajar. Macam saya sebut ni, baru kita faham. Macam tu ke cara nak faham? Baru dengar hari ni. Saya mula-mula saya mengaji dulu, bila jumpa tok guru yang memang syarah macam tu, saya kata, pelik, aku tak bisa belajar ni. Tak bisa belajar ni, apa benda ni. Itu belajar tu nak faham tu, nak praktik pula bismillah ni. Dengan itu yang asal saya nak syarah apa, nak ajar supaya bismillah ni, yang saya kata tadi, kalau orang tua dulu, ulama-ulama dulu dipaham bismillah ni, walaupun dia tak baca Quran, walaupun dia tak ada zikir selawat lain, dia bismillah je. Bismillah, bismillah, bismillah. Walaupun tak ar-Rahmanir Rahim, bismillah.
Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Nak buat apa tu? Hadir di hati dia. Aku buat ni dengan nama Allah, dengan 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 Allah. Allah, Allah, Allah. So pendek dia lah. Supaya hadir apa yang kita buat ni, la haula wala quwata illa billah. Jadi bila bismillah ni macam mana nak sempurna ayat dia? Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Dia takkan jadi sempurna juga macam mana saya sebut dengan tangan kanan tadi, melainkan kaedah bahasa Arabnya disebut ba tu huruf jar, setiap huruf jar mesti ada tempat ta'alluq dia. Yang ni ya, kalau ngaji pondok abang mesti hafal lah ni, telan dah ni. Kenapa? Kau dah abang dah faham dah ke mana? Dia takkan boleh faham mendalam dan tak boleh faham betul-betul. Hatta bismillah pun abang tak faham. Maksudnya apa? Tak faham uslub yang ulama ambil hurai dah daripada kaedah-kaedah Arab tu macam mana disiplin dia nak bagi faham bismillah. Kita akan tengok bismillah pun padan dah sebenarnya. Tak sebut la ilaha illallah, sebut bismillah ni kadang sedap lagi daripada la ilaha illallah. La ilaha illallah ni apa? Lagi padat, lagi dalam. Semua pelajaran akidah tu dalam dia ya. La ilaha illallah. Bismillah ni dia hanya nak letak nak satu sudut. Bismillah ai billah ai biquwatillah, dengan daya upaya daripada Allah Taala tu boleh buat. Baik, jadi bismillah ni kalau ambil bismillah tu dengan nama Allah, apa benda yang kau buat dengan nama Allah ni? Apa benda yang kau buat dengan Allah ni? Hadirkan apa benda yang kita dah buat adalah bismillah. Bismillah. Bismillah aku pakai baju. Bismillah aku pasang butang. Bismillah aku repair tudung. Bismillah aku menulis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah aku sembelih ayam. Bismillah aku berjalan. Bismillah aku buka kita. Bismillah tutut. Aku buka kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku start kita. Ni jenis yang tekan lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dengan nama Allah, dengan Allah baru aku boleh tekan pedal. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Hadirkan apa makna yang kita buat tu yang Bismillah ni. Nak makan apa? Bismillah. Minum apa? Bismillah. Nak jalan apa? Bismillah. Semua perbuatan-perbuatan yang kita buat yang memang yang tu disuruh syarak. Benda-benda pula disuruh ni benda-benda yang mulia, yang kita buat pula patuh syarak. Memang disuruh mulakan bismillah dan hadirkan, tak akan kita boleh buat untuk taat tu melainkan daya upaya yang Allah beri kita, hadirkan dia. Bismillah. Bismillah. Kutip sampah. Bismillah. La ilaha illallah. Tunggu besar nak sebut banyak-banyak kan. Kita nak buka bismillah itu. Kutip bismillah. Ambil sampah. Bismillah. 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 Tak ada daya upaya untuk kita boleh buat taat pergi kutip sampah. Yang orang tengok bersih, cantik semua. Lawa ni. Orang kata, siapa kutip sampah ni? Bismillah. Bismillah. Tak ada aku boleh buat melainkan Allah yang beri daya upaya. Datang ikhlas itu. Datang ikhlas itu. Apa kunci dia? Bismillah. Satu bismillah ni dalam maksud dia dari sudut nak menghadirkan apa saja yang kita buat tu supaya kita sedar yang boleh kita buat ni tiada lain melainkan Allah yang beri daya upaya dia. Jadi apa kaedah dia? Hadirkan dengan apa kita buat tu dengan nama Allah. Aku makan bismillah. Aku makan dengan nama Allah. Maksudnya aku makan dengan Allah. Apa maksud aku makan dengan Allah? Aku makan dengan daya upaya yang Allah beri kat aku, dengan tu aku boleh makan. Yang tu yang kita makan. Sebelum makan pula hadir pula. Kalau hadir semua tu aku boleh makan pun. Allah yang bagi rezeki aku boleh makan. Allah yang takdirkan rezeki aku boleh makan. Setiap biji nasi, setiap ekor ikan, setiap molekul-molekul sambal. Apa contoh sarapan pagi sebut ikan bilis sambal lah. Setiap telur yang kita nak makan, daging, apa, ikan, ayam, apa saja, timun. Ada orang tanam timun untuk kita.
siap makan, bismillah, bismillah, bismillah. Satu orang yang memang dapat tauhid ni, hidup dia dengan bismillah ya padan lah. Satu orang tua dulu amalan dia tak banyak, bismillah ya, tapi tak pernah tinggal bismillah dalam kehidupan. Bismillah, bismillah. Quran pun bukan apa ya, kuliah kulhu, tapi bismillah, bismillah. Dan dia hidup dengan ada akidah. Buat apa pun semua Allah Ta'ala beri ni. Alhamdulillah. Sekali lalu itu saya sebut cara, cuma disiplin bismillah ni, nisbah kita buat apa pun bismillah, bismillah. Prinsip nak hadirkan hati tu, hadirkan perbuatan yang kita buat, hubungkan dia dengan Allah. Nah dia, aku menulis bismillah, tulis bismillah, apa maksudnya? Aku tulis dengan Allah. Start kereta, aku start kereta dengan Allah. Apa perbuatan yang kita buat, hadir dengan dia. Nah, prinsipnya tu. Secara tak langsung belajarlah bahasa Arab. Huruf jar mesti ada tempat takluk, dan tempat takluk dia fi'il. Dia ada syibih fi'il. Saya sebut lagi banyak sangat apa sebut. Huruf jar mesti ada tempat takluk dia, dan takluk dia ialah fi'il. Dengar yang tu apa benda ni? Tulis. Saya dulu kita tulis apa benda. Kadang mengaji 20 tahun baru faham. Oh jangan ni aku tulis dulu. Masya-Allah. Itu yang tak jemu mengaji. Dengar syarahan ni pun berapa kali lah. Ini macam baru dengar balik. Ada orang yang nak biasa mengaji lah kan. Orang tak biasa mengaji syukur. Tu sekali lalu bismillah. Jadi dengan nama Allah, dengan Allah. Dan bila sebut Allah ni ada makna ke? Oh besar makna Allah. Isim makrifah yang paling makrifah. Istilahnya proper noun. Dia bukan common noun. Dia proper noun yang paling proper sekali. Kalau yang lain proper noun, nama yang proper noun, but it's not proper. Allah yang make it proper. Tapi Allah, He is the creator who makes all the things proper. He is proper of the proper. Nama dia tu Araful Ma'arif, nama yang paling makrifah daripada segala proper noun. Sikit bahasa orang putih tu, istilah bahasa Inggeris memang disebut common noun, proper noun, nama am, nama khas. Ini nama khas ni. Baik, dan nama pula tu bila sebut Allah, dia rujuk pada zat Allah. Itu yang setiap isim mesti menunjukkan musamma. Isim mesti menunjukkan musamma. Dalam masa yang sama ada isim menunjukkan sifat Ar-Rahman. Dia isim menunjukkan musamma. Tuan diri, Tuan punya nama tu, itulah Ar-Rahman. Dan nama dia masih yang sama, Ar-Rahman, menunjukkan ada sifat Ar-Rahman. Ar-Rahim menunjukkan zat yang bernama Rahim, dan ada pada dia sifat Ar-Rahim. Kalau Allah, nama dia Allah, dan mestilah ada pada dia sifat uluhiyah. Itu belajar kemudian. Allah menunjukkan ada sifat uluhiyah. Ar-Rahman ada sifat rahmah. Ar-Rahim ada sifat rahmah juga. Cuma rahmah dengan wasfir Rahman makna lain. Rahmah dengan sifat Rahim makna lain. Allah mesti ada sifat uluhiyah ada dia. Saya sebut disiplin-disiplin ilmu. Itu yang kalau tak pernah belajar, oh benda tu tak boleh faham, tak boleh faham. Ngaji lama sikit lah. Hari pertama dengar nak faham semua, bukan dia. Tapi hari pertama, the first impression kena bagilah apa dia? Banyak yang kena belajar ni. Biarkan mula-mula lah tu kan. Aku tak pernah dengar ni caranya. Biarkan. The first impression tu dah banyak kena belajar ni, kena duduk pondok ni. Bagus. Banyak duduk pondok. Tak cukup pondok tu, duduk atas pokok kelapa sawit tu. Duduk atas pokok kan, tak ada pun duduk bawah pokok kelapa sawit tu, bawa plastik terpam biru tu,
Buat tu tarik duduk kat bawah tu okeylah. Buat kemah tu bawah dia lantai macam mana? Lantai tu duit pun tak ada, ambil pelet yang dia orang duk susun batu kat kedai hardware tu, hardware kedai-kedai tu lah. Ambil pelet dia susun, cari kain borok tu, hampon onggok tu buat tempat duduk kau. Saja sebut itu kan. Nak duduk selesa lain keluar duit lah sikit. Duit pun takkanlah RM5 kan. Duduk homestay pun semalam 200, 200.5. Pergi hotel duduk Cameron satu malam pun 500 semalam. Takkan duduk pondok nak bagi RM5. Tapi kami tak minta yuran. Tapi bagilah ada akil sikit lah. Memang tok go kami macam tu kan. Saya ngaji kat Arwah Fatih dulu macam tu. Saya pergi India pun tok go dia macam tu juga kan. Kita datang tu dia kalau sebulan pun duduk, sebulan jadi tetamu. Tetamu apa? Mehman. Kita jadi mehman sebulan. Dia jadi tuan rumah, jadi mezban lah. Dia jadi tuan rumah sebulan. Sepatutnya tetamu ni 3 hari lah. Makan semua dia tanggung free. Tak payah buat kerja apa. Tapi takkan tak ada akal. Kita makan hari-hari pun, minum teh pun buat apa. Untuk je nak duit kita tu buat apa. Dia tak payah minta hari je. Tak payah tanya, nak kena bagi duit kat dia. Kau minum kat teh kat kedai orang bayar, tak payah dia sebut, bagi je. Bagi pun apa, ikhlas, tak ada duit, tak ada masalah, dia pun tak minta. Ini memang prinsip orang apa, prinsip tutup guru, prinsip awliya, prinsip mukmin ni macam ni. Dia tak perlu minta. Dia akan ada kesedaran. Macam mana dia sedar ke Allah, dia akan sedar. Prinsip dia ajar macam tu. Sedar, masing-masing sedar tanggungjawab. Kalau duduk tempat ni, memang kita asal tetamu, tapi dah 3 hari dah jadi tetamu dah apa. Ni macam tempat aku lah. Tengok Swiss mana tak ada, aku tutup. Mana tengok sampah, aku kutip. Tak payah suruh lah. Macam apa? Ni tempat aku ni. Memang aku bukan pemilik, saya pun bukan pemilik, pemegang amanah je. Kalau kita punya, kita beli sekali pun, lepas kita mati orang lain pula pemegang amanah je. Itu pemegang amanah pemilik. Ni pegang amanah sebagai pelajar ke apa kan. Duduk sini macam tanah aku lah. Dari sudut kita ambil tanggungjawab. Siapa yang datang ni? Tanya tengok apa dia, kenapa dia datang, apa maksud dia datang, dia cari siapa. Macam tempat kita lah, kita duduk ni. Kami diajar macam tu, dia asal macam tu. Saya duduk pondok Fatih macam tu. Mula-mula duduk, tak apalah belajar, kena cerita ni taklimat, macam ni pelajaran kita pondok. Lama-lama kita jadi macam kita orang pondok. Kita pondok. Kita macam pondok ni pondok kita. Jangan ada siapa buat benda-benda tak elok. Macam rumah kita. Macam kita tuan rumah. Kita yang susun. Ada air, ni pecah paip. Bukan semua orang kita duduk ni. Tak tak. Semua orang buat kerja. Semua orang turun. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Masing-masing akan tolong-menolong antara satu sama lain. Ni buat ni, ni buat ni, ni buat ni, ni buat ni. Memang macam tu. Macam tu. Tambah ketua ni kalau ikut. Saya pergi India sama. Kalau Fatih pun, dia prinsip dia Sayyidul Qaum Khadimuhum. Siapa jadi ketua, dia khadam paling besar sekali. Semua dia urus. Dia tengok sana, dia tengok sini. Habis-habis dia hati, engkau tu nak buat ni, aku tak pandai tu. Ni sawit ni, potong-potong ni, kau buat. Saya tak pandai, cari lah. Saya pun tak kenal lagi orang sini. Kau buat. Dia jadi khadam semua, dia kena tengok semua. Tu ketua. Semua orang kena ada berfikiran macam tu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nak cerita apa ni? Nak cerita prinsip dia kita belajar dengan tutup guru para awliya ni. Prinsip ngaji pondok pengajian macam ni. Dia prinsip dia macam tu. Tiang orang, ada orang belik tak ada yuran, tu nak makan apa? Satu tak akidah tu. Siapa pergi makan kau selama ni? Yuran kan?
Dia sedarkan kita kepada siapa yang bagi tu. Allah. Ni makhluk laluan aja. Orang ni bagi, orang ni bagi, orang ni bagi, orang ni laluan aja. Kalau kita berpegang dengan yuran, yuran dia orang tak bagi. Ni tak bayar ni, tak bayar ni, tak bayar ni. Kau mau apa kau tak yuran? Belah. Habis. Pondok kan macam tu. Tak. Walaupun ada orang tak bayar yuran sekupang pun. Ni. Cuma tengok bapak dia sikit. Ada akal tak ada akal. Rupanya memang orang susah. Orang tak bayar. Biar. Tapi tengok orang kaya. Sekupang pun tak bagi. Kata dia, kami, anak saya duduk pondok peri je, tak ada yuran. Macam benggap memang kena bubuh ayat tu. Takkan nak kena bubuh kata yuran sebulan 1,000 mau nak bagi duit. Boleh faham saya sebut kan? Ni apa punya prinsip ni? Inilah prinsip orang Islam. Sahabat dengan Rasulullah ni tak payah tanya Rasulullah nak apa. Katalah Rasulullah misalnya apa, duduk bumbung rumah Rasulullah roboh, macam mana? Rasulullah tak payah kata, oi bumbung aku roboh, ni repair kan? Tak payah. Tak payah. Semua akan berfikir kat Rasulullah. Rasulullah fikir untuk sahabat, sahabat fikir untuk Rasulullah. Ini prinsip kita agama. Prinsip hidup agama ni macam ni. Yang lain kita duduk dengan prinsip sekolah kebangsaan, sekolah universiti buah bahasa kita tak. Mereka tak diajar dengan prinsip-prinsip kita. Kita ni cara pondok. Satu kalau kata pondok ni apa? Pondok ni sistem daripada Nabi SAW sebenarnya. Saja. Kita memang nak mukadimah situ tak. Pondok ni sebenarnya satu sistem daripada Nabi SAW. Tak mana? Dia akan ada satu pemimpin, lepas tu keliling dia sahabat. Prinsip macam tu lah, prinsip. Tapi macam mana? Dia duduk semeja, duduk sebaring sama, kumpul sama. Tak ada pula dia asing duduk istana besar tinggi-tinggi. Ada itu rumah dia, tak kira rumah dia lah kan. Tapi prinsip dia macam mana? Dia duduk dalam masyarakat, dia sebahagian pada masyarakat. Cuma di atas keputusan dia. Apa pun rujuk dia, apa keputusan pun dia. Bila dia dah bagi urusan, ni tugas kau, ni tugas kau. Nak pergi perang, engkau, kau jaga dia dulu. Tugas. Dia bagi tugas. Okay. Jadi dengan kita bismillah ni, bila kita ingat Allah Ta'ala, sedar kita ke Allah Ta'ala, sedar pula nanti siapa yang ajar semua ni asal datang pada Nabi SAW. Siapa yang datang kat kita ajar macam ni tutur guru kita. Kita insyaAllah nanti lagi mengaji lagi faham. Lagi faham. Jadi asal saya nak sebut tadi, Ar-Rahman ada 3 nama itu, ada common proper nouns itu. Allah ada most proper kan. Jadi Allah menunjukkan ada sifat uluhiyah. Ar-Rahman ada sifat rahmah. Ar-Rahman, Ar-Rahim pun ada sifat rahmah. Tapi rahmah dengan rahmat, dengan sifat rahman makna lain. Rahmah dengan sifat rahim makna lain. Apa dia tu sebut panjang. Sekadar untuk lagi lalu disebah baca matan macam ni lah. Nak panjang lagi, ngaji lah lama lagi. Panduan dah diberi. Kalau ada masa, yang tu yang dah ada keupayaan, insyaAllah buka kitab tengok. Inilah huraian dia. Yang tu pun tengok huraian kadang tak faham juga. Nak kena mengaji pula huraian pula, ngaji kitab lain pula. Dan ngaji kitab lain kalau ada syarah, nak kena syarah pula syarah tu. Itu yang mengaji insya-Allah. Jadi dia mulakan kitab ni dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nisbah dia Bismillah ni aktubu wa alifu, aku tulis ni dengan nama Allah. Maksudnya Allah yang bagi daya upaya aku untuk menulis, dia yang ilhamkan aku untuk menulis. Saya Bismillahi akra'u, saya baca, wa alimu, aku ngajar. Allah yang beri upaya aku untuk mengajar, dia ilhamkan nak baca kitab apa, munsyarat apa tentu satu baca kitab ni. Alhamdulillah. Orang mengaji Bismillah, apa dia? Ata'allamu, aku belajar.
Bismillah aku tulis. Hadirkan apa yang kita buat. Kalau boleh ambil formula tu, beramal padahal dah tu sampai mati bismillah. Tak hafal doa lain pun tak ada masalah lah. Tapi takkan takat tu je lah. Tapi tak ada masalah sebenarnya. Bila ada hubungan dengan Allah Ta'ala, wallahi dia takkan ada rasa jemu kalau ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Yang jadi masalah ni jemu. Ada masalah pang pun jemu, sibuk kerja pun jemu, sibuk pun boring, seorang pun boring. Sibuk dah, letih dah, banyak orang kerja. Orang bila duduk sampai tak ada kerja langsung, nak buat apa, tak ada aktiviti. Ini masalah kita. Senang pun susah, susah pun susah, lapang pun susah, sibuk pun susah, bagi ngaji pun susah, tak ngaji pun susah. Nak jadi apa? Orang Islam ni macam mana? Susah pun senang, senang pun senang. Macam mana nak dapat prinsip macam tu? La ilaha illallah. Bagi tahu tugas. Pasal kita bismillah ni nak mengajar satu prinsip kehidupan kita. Hidup kita ada mentelamat. Mentelamat kita apa? Nak sentiasa kebersamaan, hadir hati dengan Allah Ta'ala. Inna Allah ma'ana. Itu Rasulullah ajar prinsip kita. Allah bersama kita. Macam mana? Allah sentiasa beri kurniaan tak putus-putus kat kita. Itu antara huraian sekali lalu, mudah saja untuk very light knowledge untuk faham. Allah sentiasa bersama kita. Macam mana? Dia tak pernah berhenti bagi warna gerah kita. Tak pernah berhenti tahu mana? Ni nyawa dia bagi, nafas dia bagi, oksigen dia sediakan. Disediakan pokok untuk proses. Pokok ni alat aja. Yang bagi Allah. Itu alat untuk proses fotosintesis lah apa, hasilkan oksigen. Ni hidung, alat aja. Yang bagi menafas, bagi hidup apa? Allah, bismillah. Tu bismillah. Bismillah. Jadi bismillah ni nak mengajar prinsip kita hidup supaya bermatlamatkan kenal Allah, tauhid dan Allah Ta'ala. Tu yang mula-mula kita bismillah. Quran pun apa? Bismillah. Dalam hadis Rasulullah kata apa? Kullu amrin zibalin la yubda'u fiha bi bismillah fa huwa aqta' wa ajzam atau kama qala. Setiap urusan yang baik yang memang ada maksud, benda tu mazun syar'i, buat pula dengan ikut syarak. Memang buat pula di atas untuk patuh syarak, ikut perintah Allah Ta'ala. Dia pula min babi takrim, bab mulia. Tak mula dengan bismillah. La yubda'u fiha bismillah fa huwa aqta' wa ajzam. Dia ibarat macam orang yang kudung dan orang kena penyakit kusta. Apa maksud? Qalilul barakah, kurang berkat. Maksudnya apa berkat-berkat ni? Berkat maksudnya husul manfaatil kasir, hasil manfaat yang banyak walaupun buat sikit. Itu maksud berkat. Jadi dengan bismillah walaupun buat pada sikit, manfaat besar. Kalau tak hadir hati dengan Allah, walaupun buat pada banyak, manfaat sikit. Nak ajar prinsip ketuhanan apa dia? Dengan hadir hati ke Allah, baru urusan kita tu akan jadi mulia dan ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Tak ingat Allah Ta'ala, dia tak ada berkat. Maksudnya apa? Pasal Allah tak nilai apa yang kita buat dalam apa yang kita buat yang tak ada hadir hati ke dia. Jadi bismillah ni nak ajar prinsip apa? Nak bagi hadir hati ke Allah, supaya dengan hadir hati barulah akan hasil manfaat besar. Manfaat hanya hasil apabila hati hadir dengan Allah Ta'ala. Manfaat hanya hasil apabila hati hadir dengan Allah Ta'ala. Manfaat hanya akan hasil bila hati hadir dengan Allah Ta'ala. Memanah pun, mana? Bukan kena, ya, aku hebat, bola tak kau. Macam tu. Saja bola tak kau. Bagi panah, ambil. Cuk, belajar. La haula wala quwwata illa billah. Isyarat Quran terus direct. Apa dia? Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Tauhid tu. Bismillah lah tu. Bismillahi armi. Dengan nama Allah aku panah. Kena belajar skill juga lah. Jangan tembak bodoh-bodoh gitu. Ada sabab yang kena buat. Hari tengok berapa poundish. Poundish 15 pound. Oh, kena macam tu lah. Kalau 50 pound itu sikit.
Tengoklah berapa jarak. 5 meter boleh kan? 50 meter. Lagi kena tumpuan fikiran, pendegaran, semua mata, tangan. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Semua dia ajar. Macam satu Rasulullah ajar apa? Dia kata, "Alimu auladakum ar-rimayah." Ajar anak kamu memanah. Ada kelak memanah nanti, insya-Allah. Dah memanah dah dia orang apanya. Saya tolong tambah satu lagi bagi geng. Cerita apa ni? Bismillah. Bismillah. Kita mula bismillah ialah pagi ni mukadimah. Ada soalan itu? Boleh. Nisbah saya sebut bismillah, isim, ada musamma, isim mesti ada, tebar rojok, dia ada istilah common knowledge lah. Common noun, ada proper noun. Ni proper noun, the most proper is Allah. Ada ismu zat, ada ismu sifat. Perhati elok. Yang tu nak kutip. Ada istilah nak kena ambil. Boleh kutip tu, masya-Allah. Fokus besar nak cerita apa? Nak cerita tauhid. Bismillah mengajar tauhid sebenarnya. Alhamdulillah pun nak ajar tauhid juga. Tak ada apa yang kita buat atas muka bumi ini yang lekang daripada tauhid, yang lekang daripada hadir hati ke Allah Taala. Dan dengan hadir hati, insya-Allah, dengan untuk berkat kita ialah dengan bila kita ingat Allah Taala baru hasil manfaat ibadat. Itu antara konten hadis yang akhir saya sebut, kullu amrin zibalin la yubda'u fiha bismillah fa huwa aqta' wa ajzam. Qala. Ada soalan itu? Itu dulu, itu mukadimahnya begini. Sambung kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdalus salati ala makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa bidayati kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala